Hai murid-murid, selamat datang ke channel Cikgu di YouTube. Sekiranya ini adalah video pertama yang anda gunakan sebagai bahan ulang kaji ataupun sebagai bahan pembelajaran, anda boleh subscribe channel Cikgu di YouTube untuk memperolehi ataupun boleh dapatkan lebih banyak video-video yang boleh anda gunakan sebagai bahan ulang kaji ataupun bahan pembelajaran dalam mata pelajaran matematik tambahan. Baik, dalam video ini cikgu akan menggunakan satu contoh untuk menerangkan berkenaan dengan penggunaan dy dx dalam kecerunan ataupun gradient. Seperti mana yang sedia maklum oleh murid-murid, sebelum ini dalam satu video, cikgu ada menerangkan bagaimana dy dx ataupun differentiation ini digunakan dalam menentukan fungsi kecerunan ataupun gradient function bagi satu graf ataupun bagi satu lengkuk yang diberikan. Okey, dengan menggunakan dy dx dan kita lakukan dy dx itu ke atas fungsi graf yang diberikan, maka akan perolehilah fungsi gradient. Okey, ataupun fungsi kecerunan. So dengan menggunakan fungsi kecerunan, kita boleh menentukan nilai kecerunan ataupun nilai gradient satu-satu titik pada satu-satu titik yang berada di atas lengkuk ataupun curve tersebut. Selepas murid-murid mengetahui bagaimana menentukan gradient ataupun kecerunan pada satu titik yang berada di atas lengkuk ataupun curve, murid-murid juga diajar bagaimana menggunakan gradient function ini ataupun fungsi gradient ini untuk menentukan titik pusingan ataupun turning point. Seperti mana yang sedia maklum, kecerunan ataupun gradient di titik pusingan ataupun turning point adalah sifat kosong. Maksudnya, seperti mana sedia maklum, apabila satu fungsi graf diberikan, apabila dilakukan dy dx ke atasnya, kita memperolehi fungsi kecerunan ataupun gradient functions. Maka apabila kecerunan pada titik pusingan ataupun pada turning point adalah sifat, maka nilai dy dx ataupun nilai kecerunan ataupun nilai fungsi kecerunan dy dx di situ adalah kosong, iaitu dy dx sama dengan kosong. Okey, seterusnya dalam video itu juga murid-murid diterangkan disebabkan ada kala satu-satu lengkuk itu akan mempunyai lebih daripada satu titik pusingan. Contohnya, apabila lengkuk itu ialah kuadratik, maka titik pusingan adalah 1. Sekiranya lengkuk itu adalah kubik kuasa 3, maka ia mempunyai 2 titik pusingan ataupun 2 turning point. So setelah kita mengetahui turning point ini ataupun titik pusingan ini, kita perlu menentukan sama ada turning point ini ataupun titik pusingan ini maksimum ataupun minimum. So ini boleh diperolehi dengan membuat differentiation kali kedua, iaitu second order differentiation. Iaitu kita lakukan differentiation, kita dah lakukan apabila diberikan y, kali pertama kita buat differentiation, ia akan menjadi dy dx. Apabila dy dx ini di differentiate balik untuk kali kedua, maka akan dapatlah second order differentiation. Untuk menentukan sama ada titik ini adalah maksimum ataupun minimum,
maka nilai X pada titik pusingan itu digantikan dalam second order differentiation di mana ada X. Sekiranya nilai second order differentiation itu adalah negatif, maka titik berkenaan adalah titik maksimum. Sekiranya apabila nilai X dalam second order differentiation itu digantikan daripada titik pusingan, jika didapati ianya adalah positif, iaitu nilai second order differentiation adalah positif, maka ia adalah minimum. Ini adalah rangkuman yang kita belajar dalam video sebelum ini. Okey, dalam video ini apa yang cikgu ceritakan, cikgu nak terangkan dengan sertakan satu contoh supaya murid-murid akan memahami dengan lebih jelas. Dalam video sebelum ini, cikgu hanya memberikan penerangan penggunaan dy/dx untuk menentukan kecerunan, seterusnya menentukan titik pusingan, turning point. Tapi tidak disertakan dengan contoh sebab penerangan pun agak panjang dalam video berkenaan. Okey, so sebab itu cikgu gunakan video ini untuk menerangkan semua yang kita bincangkan dalam video berkenaan dalam bentuk satu contoh pengiraan. So dengan membincang berserta dengan contoh, cikgu harap murid-murid akan memahami apa yang dibincangkan, apa yang cikgu terangkan dalam video berkenaan dengan penggunaan dy/dx dalam kecerunan ataupun dalam gradient. Okey, perhatikan di sini diberikan ya. Okey, diberikan satu graf di mana fungsinya ialah y sama dengan 2x kuasa 3 tolak 24x tambah 14. Okey, sekarang kita akan gunakan fungsi curve ini untuk menerangkan, ataupun cikgu akan gunakan contoh fungsi ini untuk menerangkan apa yang cikgu sebutkan sebelum ini. Okey, pertama, untuk menentukan turning point. Untuk menentukan turning point, mula-mula ataupun untuk menentukan titik pusingan, mula-mula fungsi gradient perlu ditentukan. Bagaimana kita akan mempunyai fungsi gradient? Ya, apabila y itu didifferentiate, maka akan perolehilah kita dy/dx. So, mula-mula daripada fungsi dengan menggunakan differentiation, kita perlu menghasilkan gradient function ataupun fungsi kecerunan. Okey? Jadi perhatikan sekarang fungsi yang diberikan, y yang diberikan. Maka dengan menggunakan differentiation dy/dx, maka ya seperti mana yang sedia maklum, bawa ke depan akan menjadi 6x, 3 tolak 1 menjadi 2 tolak 24x ya. Selepas differentiation ia akan menjadi 24. Sebarang nombor dalam differentiation didifferentiate ya, sebarang nombor yang terlibat dalam differentiation apabila didifferentiation akan menjadi nilainya kosong. So apabila kita nak jadikan dy/dx untuk 14, nilainya adalah sifat kosongnya. Okey, jadi kosong. So ini adalah yang ini adalah fungsi, yang ini adalah yang ini adalah fungsi kecerunan ataupun gradient function. Ya, sekarang murid tahu untuk menentukan titik pusingan, untuk menentukan gradient ia tahu bagaimana. Ya, ambil satu titik pada curve itu, nilai koordinat x apabila digantikan akan memperolehi nilai kecerunan pada titik berkenaan. Tapi yang kita nak bincang sekarang ialah berkenaan dengan titik pusingan, turning point. Okey, seperti mana yang sedia maklum, pada turning point itu ataupun pada titik pusingan, pada titik pusingan dy/dx sama dengan kosong, iaitu pada titik pusingan kecerunannya adalah gradientnya adalah sifat.
So maka dy dx bersamaan dengan kosong. Okey, sekarang perhatikan dy dx fungsi gradient, ya, fungsi kecerunan, iaitu 6x kuasa 2 tolak 24. Dan nilai kecerunannya, okey, saya gunakan gambar raja untuk menerangkan. Okey, katakan kita ada satu lengkung begini, ya, kita ada satu lengkung begini. Okey, so di titik pusingan, ya, ini adalah fungsi kecerunan. Okey. Di sini didapati kecerunannya adalah kosong, gradient adalah kosong. Maksudnya dy dx adalah kosong, yaitu dy over dx adalah kosong sifat. Yaitu fungsinya apa? Fungsinya apa? Ya, fungsinya ialah 6x kuasa 2 tolak 24 sama dengan kosong. Okey, so sekarang perhatikan pada titik pusingan ataupun untuk lengkung ini yang mempunyai fungsi untuk mencari kecerunan mana-mana titik di atas lengkung ini, menentukan kecerunan ataupun gradient, kita perlukan fungsi kecerunan ataupun gradient functions. Bagaimana kita peroleh? Ya, dengan melakukan dy dx. Okey, dia dapat, dan kita dapati juga nilai kecerunan pada titik pusingan adalah sifar, maka nilai dy dx adalah sifar. Maksudnya nilai 6x kuasa 2 tolak 24 adalah kosong. So sekarang kalau kita selesaikan, kita akan peroleh nilai x. Okey, kita selesaikan. So 6x kuasa 2 bersama dengan 24, maka x kuasa 2 adalah 24 dia, kita akan dapat 4, so x adalah tambah tolak 2. Maksudnya kita ada 2x, satunya adalah 2, dan satu lagi adalah x adalah negatif 2. Maksudnya kita ada dua titik pusingan. Kita ada dua titik pusingan. Okey, sebelum kita menentukan sama ada titik pusingan itu maksimum ataupun minimum, kita tentukan koordinat dulu. Ada kala dalam soalan akan ditanya tentukan ataupun cari koordinat titik pusingan. Okey, ada kala dalam soalan akan ditanya apakah koordinat turning point ini. So sekarang kita gunakan contoh ini untuk mempelajari bagaimana nak menentukan turning point, koordinat of turning point. Okey, ya. Sekarang perhatikan kita mempunyai dua turning point. Bagaimana? Sebab kita peroleh dua nilai x. So kita nak tentukan apakah koordinat pada titik pusingan ini dan apakah koordinat di titik pusingan ini. Selepas kita dah cari koordinat, baru kita menentukan titik pusingan itu adalah maksimum ataupun minimum. Okey, kita tentukan titik pusingan dahulu, ya. Okey. Sekarang cikgu padamkan yang ini. Okey, kita dah guna pakai semua. Ya, semuanya kita dah guna pakai. Okey, sekarang kita ada 1x adalah 2, satu lagi ialah negatif 2. Okey? Okey, sekarang apa yang kita nak lakukan sekarang ialah kita menentukan titik pusingan, koordinat titik pusingan. So maksud jika koordinat maksudnya ialah x dan y. So x dah tahu, kita kena tentukan y. Bagaimana? Ya, kita gunakan fungsi graf itu. So fungsi graf ialah y sama dengan 2x kuasa 3 tolak 24x tambah 14. Okey, nak tentukan nilai y, maka nilai x di tempat ataupun di titik perkenaan kita gantikan. Katakan titik ataupun koordinat pertama x adalah 2. Maka kita gantikan. So 2 kuasa 3 tolak 24 ya 2 tambah 14. So di sini didapati 8 16 tolak 48 tambah 14. Okey, so di sini kita dapat yang 16 tambah 14 adalah 30. So kita akan dapat 30, so negatif 48, so 30 kita akan dapat negatif 18. Okey, kita akan dapat negatif 18.
So maksudnya satu koordinat adalah 2 dan negatif 18. Okey, kita dah cari satu. Okey, satu daripada koordinat kita dah tentukan, iaitu 2 negatif 18. Okey, sekarang kita nak tentukan dalam cara yang sama satu lagi koordinat. So kita dah memperolehi satu, iaitu sekiranya x adalah 2, maka koordinatnya adalah 2 negatif 18. Boleh? Okey. Sekarang kita akan gantikan, iaitu dalam lagi satu koordinat ialah nilai x adalah negatif 2, kita nak tentukan y. Bagaimana? Ya, dengan prosedur yang sama. Okey, sekarang kita teruskan. Okey, kita teruskan. Okey, sekarang kita gantikan dengan negatif. So 2 negatif 2 kuasa 3 tolak 24 negatif 2 tambah 14. Boleh? Okey. Sekarang perhatikan dia negatif 8, so negatif 16. So negatif positif 48. Okey, so tambah 14. Boleh? Okey, perhatikan di sini, so tambah ini kita akan dapat negatif 2. So negatif 2 tambah, so kita akan dapat 46. Okey, so sekarang perhatikan satu lagi koordinat adalah x adalah negatif 2 dan y adalah 46. So sekarang apa yang kita lakukan tadi ialah bagaimana kita menggunakan gradient functions dan pemahaman, iaitu pada titik pusingan ataupun pada turning point, kecerunan gradientnya adalah sifar, iaitu dy dx bersamaan dengan sifar. So kita gunakan pengetahuan itu untuk menentukan nilai ataupun untuk menentukan berapa titik pusingan. So daripada pengiraan kita dapati dua nilai x. Satunya adalah 2 dan satu lagi adalah negatif 2. Maksudnya graf ini, lengkuk ini mempunyai dua titik pusingan. Dalam dua titik pusingan ini, satu titik pusingan koordinat nilai x-nya adalah 2. Dalam satu lagi turning point, nilai x-nya adalah negatif 2. So untuk menentukan koordinat, untuk melengkapkan koordinat titik pusingan, kita perlu tentukan nilai y. Okay, itu yang tadi cikgu lakukan dan kita perolehi apabila x2 y-nya adalah negatif 18, apabila x negatif 2 y ialah 46. So sekarang kita dah tentukan ada berapa turning point dan bagaimana menentukan koordinat turning point. Okey, sekarang kita dah selesai berkenaan dengan titik pusingan. Okey, seterusnya kita nak tentukan sama ada titik pusingan itu maksimum ataupun minimum. Okey, seperti mana yang murid-murid belajar sebelum ataupun dalam video sebelum itu adalah diajar bahawa untuk menentukan titik pusingan itu positif ataupun negatif, maka perlukan second order differentiation. Maksudnya y yang kita dah differentiate menjadi dy dx. Dy dx ini di differentiate sekali lagi. Differentiate sekali lagi dengan prosedur yang sama. Apabila y sama dengan axn, maka dy dx adalah a, n bawa ke hadapan, so n bracket n, x, n minus 1. Itu sama saja. Peringkat pertama pun kita gunakan formula sama, peringkat kedua pun kita gunakan formula sama. Tak ada masalah, hanya kita buat dua peringkat. Peringkat pertama, peringkat kedua. So untuk menentukan sama ada turning point itu ataupun titik pusingan itu maksimum ataupun minimum, kita perlukan peringkat kedua differentiation, second order of differentiation. Okey. Sebelum kita tentukan di antara dua titik ini mana satu mana satu maksimum ataupun minimum, okey, kita perlu lakukan second order differentiation. Okey. Okey, cikgu salin koordinat dulu ya. So sekarang perhatikan, satu koordinatnya ialah yang ini dan satu lagi adalah negatif 2, 46.
Okey, sekarang cikgu padamkan ini nak bincangkan berkenaan dengan maksimum ataupun minimum. Okey, so kita ada dua koordinat, mana satu maksimum, mana satu minimum. Kita perlu tentukan bagaimana nak tentukan? Ya, dy dx ini perlu dibuat dy dx sekali lagi, iaitu untuk kali kedua, second order. So maksud sekarang perhatikan kita lakukan. Okey, so ini akan jadi second order. Inilah cara bagaimana kita nak tuliskan second order differentiation di kuasa 2y dx kuasa 2. Ini maksudnya adalah dah lakukan differentiation untuk kali kedua. Ini maksud dah lakukan differentiation sebanyak 2 kali. Bagaimana kita nak lakukan? Seperti biasa. Okey, perhatikan sebutan ini axn. Okey, gunakan formula differentiation seperti biasa. Bawa 2 ke hadapan, so menjadi 12. 2 tolak 1, 1, so 12x. Kemudian, ya, sebutan itu jika melibatkan nombor saja. Kalau kita differentiate itu, ia akan menjadi kosong. So, maka apabila kita differentiate 24 ini akan jadi kosong. Maka yang ini adalah second order differentiation. Okey, sekarang perhatikan kita dah buat kali kedua differentiation. So, sekarang kita akan gunakan ini untuk menentukan sama ada titik pusingan itu maksimum ataupun minimum. Okey? Okey. Katakan sekarang cikgu pilih koordinat pertama. Dalam koordinat pertama, dalam titik pusingan pertama ini, x adalah 2. Apa yang kita nak lakukan sekarang adalah, ya, dalam second order differentiation, iaitu 12x. Okey, dalam ini, okey, kita akan gantikan nilai x daripada titik pusingan yang kita nak tentukan sama ada dia maksimum ataupun minimum. Okey, sekarang kita gantikan x2, so ini adalah 12. Cikgu ganti 2, so ini akan jadi 24. Okey, maksudnya nombor itu tak penting, nilai nombor itu tak penting. Yang penting itu adalah positif ataupun negatif. Itu penting. So perhatikan di sini, ya, yang ini adalah positif. Ini adalah positif. Sekiranya second order differentiation ini, adalah positif, okey? So maka ia akan mempunyai titik pusingannya adalah okey, titik pusingannya adalah minimum. Titik pusingannya adalah minimum. So sekarang perhatikan, ya, apabila nilai x daripada titik pusingan ini cikgu gantikan iaitu x sama dengan 2 ke dalam second order differentiation itu iaitu 12x, ya, kita akan dapat 24. 24 itu tak penting, sama ada dia positif ataupun negatif. So kita dapati 24 adalah positif, lebih daripada, okey, more than 0, lebih daripada kosong. Okey, so apabila lebih daripada kosong ataupun positif, iaitu apabila second order differentiation lebih daripada kosong, sifar, iaitu positif, maka ianya adalah minimum. Maka koordinat ini, yang ini adalah minimum. Okey, iaitu titik pusingan minimum. Ia adalah titik pusingan minimum. Okey, bagaimana dengan satu lagi? Sama juga prosedurnya. Apa yang kita akan lakukan sekarang ialah x daripada titik pusingan yang satu lagi kita akan gantikan dalam second order differentiation. Okey? Okey, kita ulang balik yang sama. Apa yang kita lakukan? Kita nak tentukan sama ada yang ini maksimum ataupun minimum. Bagaimana dia x di sini adalah negatif 2, kita gantikan di sini second order, so 12 negatif 2, kita dapat negatif 24. Yang penting saya kata bukan nombor dia. Yang penting itu adalah sama ada positif ataupun negatif. So di sini kita dapati negatif. Iaitu maksudnya di kuasa 2y iaitu second order. Okey, iaitu kurang daripada kosong, negatif, kurang daripada kosong. Apabila second order ini adalah kurang daripada kosong, ya, maka iaitu negatif, maka ia akan mempunyai
maksimum. Okey, dia akan mempunyai titik pusingan maksimum. So maka yang ini adalah titik maksimum. Okey. So ini adalah satu contoh yang cikgu pilih untuk menerangkan pada murid-murid bagaimana dy dx itu boleh digunakan dalam menentukan titik pusingan ataupun turning point, iaitu menentukan koordinat turning point, bilangan titik pusingan, dan juga sama ada titik pusingan itu maksimum ataupun minimum dengan menggunakan differentiation peringkat kedua ataupun second order of differentiation. So cikgu harap penerangan yang cikgu berikan berserta dengan contoh ini akan memberikan penjelasan apa yang cikgu terangkan dalam video sebelum ini. Dalam video sebelum ini cikgu hanya terangkan kandungan bagaimana menggunakan differentiation dalam menentukan gradient functions. Daripada gradient functions, bagaimana kita boleh cari kecerunan, bagaimana kita boleh gunakan untuk mencari titik pusingan. Tapi masa itu cikgu tak terangkan ya. Tak terangkan dengan contoh. Lepas tu cikgu terangkan juga bagaimana kita boleh menentukan sama ada titik pusingan itu adalah maksimum dengan minimum. Ini semua melibatkan penjelasan. Dan masa itu agak panjang juga saya terangkan, so tak sesuai lah cikgu selitkan satu contoh di situ. So sebab itu cikgu gunakan satu lagi video, iaitu video ini yang ada kaitan dengan video berkenaan. So contoh sekarang akan apabila anda membuat ataupun menggunakan video itu untuk membuat ulang kaji berkenaan dengan gradient functions, fungsi kecerunan, titik pusingan, kecerunan ataupun gradient, sama ada titik pusingan itu maksimum, minimum, koordinat titik pusingan. Selepas tengok video itu, perlulah murid-murid sambung video ini supaya anda akan dapat lebih jelas apa yang dimaksudkan. Penerangan itu akan lebih lengkap. So sekarang cikgu dah jelaskan sebaik mungkin berkenaan dengan pertama daripada fungsi graf, menentukan fungsi kecerunan ataupun gradient functions. Daripada gradient functions, bagaimana digunakan untuk menentukan kecerunan kecerunan lengkup pada satu-satu titik. Seterusnya, bagaimana gradient function ini ataupun fungsi gradient ini digunakan untuk mencari titik pusingan, iaitu dy dx bersamaan dengan kosong. Lepas itu, bagaimana kita akan lakukan second order differentiation ataupun membuat peringkat kedua. Seterusnya, menentukan sama ada titik pusingan itu maksimum ataupun minimum. So sekarang giliran murid pula untuk memberi komen berkenaan dengan video ini. Sekiranya penjelasan yang cikgu berikan dalam video ini berserta dengan video sebelum ini memberikan penjelasan dan murid-murid faham apa yang dimaksudkan, dapat memahami semua perkara yang dibincangkan dalam kedua-dua video ini. Bolehlah sekarang berikan thumbs up, lepas tu letakkan komen dalam ruang komen. Sekiranya anda rasa puas hati berkenaan dengan penjelasan ini, boleh like video cikgu. Seterusnya letakkan komen di ruang komen supaya mengapa video ini sesuai untuk murid-murid matematik tambahan. Jika seperti awal yang cikgu maksudkan di awal video, sekiranya ini adalah video pertama anda untuk digunakan bahan ulang kaji matematik tambahan, anda boleh subscribe channel cikgu di YouTube untuk dapatkan video-video yang lain. Dan jangan lupa tekan bell button itu ya. Butang loceng itu sebab nak dapatkan video-video cikgu, ia perlu ada notifikasi baru, maknanya you ada tahu bahawa ya ada video lain dalam channel cikgu. So tolong tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi penerimaan video cikgu.
Dan akhir sekali, kalau sekiranya murid-murid puas hati, bolehlah murid-murid recommend video ini kepada murid-murid sekelas dengan anda yang belajar matematik tambahan ataupun rakan-rakan sesekolah yang juga seperti anda memerlukan bahan ulang kaji untuk matematik tambahan, dan juga rakan-rakan di luar juga boleh anda recommend. So, akhir sekali, cikgu ucapkan terima kasih.